Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah. Bertemu kita pada malam 7 Ramadan 1444 Hijrah. Jam celik kita sudah berada seminggu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Semoga Allah menerima segala amalan kita, khususnya dalam ibadah saum, ibadah puasa kita, ibadah salat, solat fardu dan juga solat sunat, ibadah sedekah, sama ada sedekah wajib maupun sedekah sunat, dan juga segala kebaikan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini. Kerana itulah yang sering diingatkan dalam tazkirah peringatan-peringatan oleh para asatidzah pada awal Ramadan. Apabila nampak sahaja anak bulan, para malaikat pun menyeru, wa ya baghiyal khair aqbil, wahai pelaku-pelaku ataupun orang-orang yang ingin berbuat baik, marilah, jom, segeralah melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, kepada orang-orang yang nak buat jahat lagi, yang terus nak buat maksiat, nak buat dosa, aqsir, kurangkanlah atau tinggalkanlah perkara-perkara kejahatan, dosa dan maksiat tersebut. Begitu juga kelebihan yang kita tahu dalam bulan Ramadan ini, dalam setiap amalan fardu, amalan wajib yang kita laksanakan akan berganda pahalanya 70 kali ganda, dan juga amalan sunat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini akan mendapat pahala ibadah wajib. Itulah kurniaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang terus dikurniakan umur, kesihatan, kekuatan, rezeki, masa dan segala-galanya untuk kita terus korbankan jiwa dan raga kita kerana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita lafazkan dalam awal salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, inna salati wa nusuki, hidupku dan matiku hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Juga bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecualilah untuk mereka menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat dalam seruan, dalam mengajak kita supaya berpuasa. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, alhamdulillah kitalah orang beriman tersebut. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Kutiba alaikumus siyam, telah pun termaktub, telah pun diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana wajibnya, sebagaimana fardunya puasa ini kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang bertujuan untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Apakah itu takwa, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala? Kita memetik daripada kisah yang ditanyakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila ditanyakan kepada beliau apakah dia takwa itu, maka dijawab oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa takwa itu seumpama
engkau menjalani ataupun engkau berjalan ke hadapan, tetapi jalan itu dipenuhi dengan duri-duri. Bagaimanakah cara untuk engkau sampai ke depan? Maksudnya dia berjalan dari sini ke sana tu, kan ada tujuan, ada matlamat dia. Tapi macam mana nak sampai sedangkan tengah-tengah jalan tu banyak duri-duri di jalanan? Agak-agak macam mana kita nak jalan, tuan-tuan, kalau kita ni tidak memakai alas kaki sebagai contoh, dan depan kita tu memang tak ada ruang langsung, penuh dengan duri, penuh dengan kaca, tapi kita nak juga sampai ke tempat yang kita target tu, matlamat ujung kita tu. Kan, maka sudah pasti dijawab oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hendaklah kamu berjalan dengan penuh hati-hati. Kan, maksudnya pasti kita akan, contohnya kalau kita berjalan tu, kita akan mengelak daripada terkena duri, akan jalan jengkit-jengkit, akan mungkin melompat sikit ke kiri ke kanan, kan. Tapi macam mana nak mengelak pun mesti akan terkena juga satu dua duri tersebut, akan terluka dan sebagainya. Tapi dengan hati-hati tersebut, dengan kita berjalan dengan rasa cermat, maka akan sampai juga kepada matlamat kita. Jadi itulah gambaran takwa, ya, yang kita boleh terapkan dalam ibadah puasa. Dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, janganlah kita ni berpuasa yang sekadar akhirnya tak dapat takwa, tapi hanya dapat apa? Al-ju' wal atash. Hanya dapat lapar, hanya dapat dahaga. Itu semua orang dapat. Tuan-tuan, semua orang Islam seluruh dunia yang tahu apa itu puasa dan dia pun berpuasa, dia akan dapat dua benda ni. Dia akan dapat lapar, akan dapat dahaga. Dan benda ni pun kalau kita tanya anak-anak yang sedang main kat luar sana tu pun akan tanya, apa tu puasa? Tak makan, tak minum. Kan, tak makan, tak minum maksudnya lapar, dahaga lah. Kan, itu gambaran kasar tentang apa itu puasa. Dan kanak-kanak pun tahu puasa tu menahan lapar dan dahaga, tak makan, tak minum. Maka kita di peringkat yang dah senior, otai ni, 40-an, 50-an, 60-an, takkan kita hanya tahu puasa itu sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Maka bukan level kita, tuan-tuan. Bukan level kita kalau puasa itu sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Sudah pasti, ya, melalui tazkirah-tazkirah peringatan para asatidzah dan kuliah-kuliah tazkirah sebagainya, kita nak dapatkan takwa tu. Kerana itulah tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Baik, saya suka nak kongsikan malam ini, tuan-tuan, tentang keistimewaan orang bertakwa. Kan, kalau kita dapat berpuasa dengan baik, bukan sekadar lapar dan dahaga, akhirnya nanti contoh pada malam 1 Syawal, bila kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan, takbir itu kita rasakan kemenangan kita melawan hawa nafsu, kemenangan kita melawan syaitan, kemenangan kita mencapai target yang kita nak dalam Ramadan. Dalam kita menggapai takwa itu, akhirnya akan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Baik, yang pertama sekali, Allah akan memberi solusi terhadap masalah yang dihadapinya serta diluaskan rezekinya. Kalau saya bacakan dalil ini, saya bacakan ayat ini, saya yakin tuan-tuan puan-puan tahu dan mungkin ramai yang dah hafal ayat ini. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, daripada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Ya, suka untuk saya membetulkan ataupun kita memahami kepentingan ayat ini, surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga ini, atau lebih dikenali dalam masyarakat kita sebagai ayat 1000 dinar. Mana datang 1000 dinar tu? Saya tak sempat nak buat research lah, tuan-tuan. Tapi memang ayat perkataan 1000 dinar tu bukan datang daripada Nabi SAW. Kan?
Yang saya faham, yang kita faham bahawa syarat untuk kita mendapat keluar daripada masalah kita, untuk mendapat rezeki yang luas ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggantung ayat ini di depan kedai, bukan menggantung ayat ini dalam rumah, bukan menggantung ayat ini dalam kereta. Kan bukan macam tu. Kan kalau sekadar gantung, contohlah kan, dia gantung dekat kedai, katakanlah nama kedai itu kedai At-Taqwa. Ada ke kedai At-Taqwa? Kan ayat wa may yattaqillah gantung ayat At-Taqwa, tapi di siang Ramadan dia makan, ataupun dia order plastik hitam. Kan order makan lah kan. Jadi apa gunanya nama kedai itu? Apa gunanya dia menampal ayat itu kalau dia sendiri tidak berpuasa, dia sendiri tidak solat? Bukan takwa namanya. Kan tidak ada kena-mengena dengan mana tempat dia, tuan-tuan. Saya bagi contoh aja. Kan maksudnya tuan-tuan, bukan kita tak nak sekadar ayat Al-Quran ini ataupun agama Islam ini sekadar menjadi satu label semata-mata. Kan tak nak kita jadi label, tapi kita nak bahawa macam mana nak kalau kita ada masalah. Kita ni semua ada masalah, tuan-tuan. Jangan cakap oh aku ni relax, aku ni tenang, tak ada masalah. Tak ada. Kan lagi-lagi musim sekarang ni kan, para ibu apa khususnya kan memikirkan baru buka sekolah, nak beli buku, beli baju dan sebagainya. Lepas tu nak raya, nak beli baju raya pula. Kan mak-mak nak beli kuih raya, nak buat kuih raya. Kan macam-macam benda nak bikin ni. Buka sekolahnya dengan persediaan rayanya. Itu dia kena masalah lah. Masalah yang memang kita perlu hadapi terus. Kita sebagai orang Islam, apa saja masalah, itulah dinamakan sebagai ujian. Kan dengan ujian ini kita hadap dengan takwa. Kan kita cuba fahamkan ayat-ayat Al-Quran, fahamkan hadis Nabi, dengan tazkirah-tazkirah, dengan peringatan para asatidah, macam mana nak selesaikan masalah ini mengikut jalan agamanya. Nak tak nak, tuan-tuan, kita ni dalam kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, asas pertama adalah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebergantungan kepada Allah ni last no. First kali berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkanlah aku jalan keluarnya. Dan kita hadamkan ayat ni, wa may yattaqillah, ya. Kita amalkan dan juga kita fahamkan supaya untuk kita terus menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian sambungan daripada ayat itu, ada lagi Allah sebutkan dalam ayat 2, ayat 3, kemudian ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Iaitulah, dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Satu, Allah tunjukkan jalan keluar daripada masalah kita. Yang kedua, Allah akan kurniakan kita rezeki daripada benda yang kita tak sangka datang dari mana. Dan yang ketiga, kemudian Allah akan mudahkan urusan kita. Dalam surah Asy-Syarah juga biasa kita hafal, biasa kita baca, inna ma'al usri yusra. Kan? Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Sesungguhnya dalam setiap kepayahan, kesusahan itu akan ada kesenangan. Ya, tak ada dalam dunia ni, tuan-tuan mungkin ada pengalaman hidup masing-masing. Ya, untuk kita boleh dikatakan nak kata berjaya sepenuhnya mungkin tak, ataupun mungkin orang dah mencapai targetnya tapi masih lagi ada masalah. Yang penting, tuan-tuan, dalam umur kita ini kita dikira berjaya kalau kita masih lagi dapat menjaga solat fardu 5 waktu tu. Memang itulah orang yang berjaya, sebagaimana seruan setiap hari, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kan? Kalau kita dapat jaga, maintain, jaga solat 5 waktu, kemudian kita tingkatkan dengan dapat kita berjemaah bersama-sama di surau ataupun di masjid. Kan? Kalau kita di tempat kerja, imarahkan surau tempat kerja kita tu. Kan? Kalau kita bermusafir, kalau kita bekerja macam contoh mobile ni, macam contoh bawa pembawa makanan kan, Grab, Foodpanda dan sebagainya. Datang waktu solat, sampai masa solat, singgah. Alhamdulillah, kalau kita berada di mana-mana surau masjid pada waktu solat, mesti kita akan nampak motor-motor yang berlabel-label pembawa makanan ni.
Alhamdulillah kita yakin mereka ini adalah orang yang menjaga solatnya, bergantung harap rezekinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan contohnya waktu zuhur, kalau bukan Ramadan lah, atau mungkin Ramadan ni lagi masyuk kot. Kan? Kan lagi banyak order waktu Ramadan ni kan. Orang tak kenal siapa, dia main hantar je tu kerja dia kan. Kan? Tapi kalau lah, yang ni pun dari segi hukum lah sedikit kan. Kalau kita ni yang bekerja pembawa makanan tu, kalau kita tahu orang yang order makanan itu orang yang tak puasa, dan kemudian kita bawakan makanan tu untuk dia, maka kita dikira bersubahat. Kan ni kalau kita tahulah. Tapi jaranglah kita tanya, order dengan saya ni cik puasa ke tak? Tak kan? So kita anggap kan mungkin dia sakit, mungkin dia orang bermusafir, mungkin dia order untuk anak dia, mungkin dia order untuk isteri dia. Kan kita bersangka baiklah. Tak adalah nak tanya semua tu kan. Tak tanya pun tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah mana-mana kedai apa cakap makanan segera. Kan saya sebutkan McD ke KFC semua tu lah. Kan waktu tengah hari tengoklah berderet kereta kan. Yang dalam kereta tu bukan semua orang perempuan. Kalau perempuan tu kita boleh faham lah kan. Orang lelaki pun beratur sekali. Tapi itulah kita bulan Ramadan ni kena bersangka baik lah. Mungkin dibelikan untuk anak perempuan dia, mungkin belikan untuk isteri dia, tak apalah. Kan. Jadi maksudnya tuan-tuan, tapi kalau dia tahu dalam keadaan itu memang orang tu tak berpuasa, dikira sebagai bersubahat. So rezeki yang dia dapat tu walaupun ada untungnya tapi tidak kurang keberkatannya. Baik, yang penting apa tuan-tuan? Pertama tadi, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan kita jalan keluar pada masalah. Yang kedua, Allah akan berikan kita rezeki dari punca yang kita tak tahu. Yang ketiga, Allah akan mudahkan urusan kita. Begitu juga seterusnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, pasti kami akan membuka atau melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk kampung itu, penduduk setempat itu, penduduk qaryah seksyen 20 ini beriman dan bertakwa. Alhamdulillah, ya, surah An-Nur bulan Ramadan penuh, melimpah sampai keluar. Saya rasa dari satu Ramadan lagi melimpah kot. Tapi dia dah 7 Ramadan mungkin dia dah mula kurang sikit. Nanti mungkin dah 10 Ramadan, 15 Ramadan, 17 Ramadan takut susut lagi. Kan 25 Ramadan tinggal 2-3 soft. Tapi alhamdulillah mungkin dah ada qiyamul lail dan sebagainya. Kita ni lah tuan-tuan, kita ni lah. Kan saya sendiri dan tuan-tuan yang mendengar tazkirah peringatan ini, kitalah yang akan melawan sendiri hawa nafsu kita. Tuan-tuan bukan berlawan dengan sesiapa pun. Kan tak perlu nak bergaduh dengan pengerusi, dengan imam. Kan kita sendiri melawan diri kita sendiri. Mampu tak aku nak istiqamah lepas ini, untuk terus hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tak boleh nak 5 waktu hadir sepenuhnya pun, 1 waktu 1 hari pun kita akan melazimi berada di surau tempat kita ini, berpegang kepada ayat Allah apa? Walau amana ahlul qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk kampung, penduduk setempat ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka akan dibukakan ke atas mereka barakat, ya, keberkatan minas samai wal ard, keberkatan dari langit dan keberkatan dari bumi. Maka kita akan rasa hidup macam seronok berada di seksyen 20 ni. Sebab apa? Syarat tadi apa tuan-tuan? Penduduk setempat ini beriman, bertakwa, maka akan ada keberkatan yang turun dari langit, keberkatan yang keluar dari bumi. Kan kita akan tengok jiran kita rasa seronok, kita akan tengok anak-anak kita, isteri kita, kawan-kawan kita rasa seronok. Kita kenal. Nampak je orang ni, oh ni kawan saya di seksyen 20. Oh ni, itulah namanya keberkatan. Keberkatan ni tuan-tuan tak boleh nak digambarkan dengan mata kasar. Kan, tapi kalau kita dapat rasa, kan tuan-tuan datang ke surau seksyen 20, katakanlah kalau aircon rosak sekalipun, tetap rasa seronok nak datang surau tu. Bukan sebab alamak aircon rosak lah, aku solat kat rumah je lah. Tak ada.
Kita akan rasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dilingkungi, ya, dinaungi dengan keberkatan yang turun daripada langit dan juga keluar daripada bumi, insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan, kita akan disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya barang siapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 76. Inilah matlamat akhir kita tuan-tuan. Kehidupan kita di dunia, kita kumpulkan bekalan, kita solat, ya, tarawih, solat tahajud, solat fardu, solat sunat rawatib dan sebagainya, untuk menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga matlamat akhir, kita nak libtigha'i wajhillah, untuk mendapatkan, untuk kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam salat, orang-orang beriman dan bertakwa, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, iaitulah mereka yang menjaga salatnya, yang sentiasa menyangka yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dalam solatnya dia dapat merasakan bahawa dia sedang berjumpa, dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Maka ketika itulah kita akan selamat daripada azab kubur, dan kita akan berada di pada mahsyar, dinaungi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha agung, yang sentiasa kita rasakan dalam solat kita, wa annahum ilaihi raji'un, dan sentiasa kita mengharapkan cepatlah untuk aku bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak mati, tak, tapi kita nak supaya dalam perasaan yang kita dapat menggapai dalam solat itu dapat diterjemahkan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya fa innallaha yuhibbul muttaqin, Allah akan menyayangi di kalangan orang-orang yang bertakwa. Insya-Allah tuan-tuan, ya, kalau biasa kita hanya sujud 17 kali sahaja, tapi dalam Ramadan ini kita sujud lebih daripada itu, dan keadaan yang sangat hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika mana dalam sujudnya. Kan kalau kita tarawih, alhamdulillah banyak kali kita sujud, ya. Kalau di surau ni 8 rakaat, kurang sikitlah berbanding di surau yang 20 rakaat, kan maksudnya. Tapi maksudnya yang paling penting juga bukanlah sekadar kuantiti itu tuan-tuan, yang penting kualiti solat kita, kualiti sujud kita, kualiti rukuk kita, kualiti bacaan kita dan sebagainya, yang perlu diperbetulkan, yang perlu diperbaiki dari masa ke semasa, untuk kita menggapai rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan yang terbaik adalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita dapat berbuat kebaikan, dan dalam dapat kita mengucapkan kalimah agung la ilaha illallah. Maka saya mohon ampun dan maaf yang bahasa terkasar kata, kerana segala kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah terus menggunakan rasa istiqamah dalam hati kita untuk terus beribadah, untuk terus tunduk patuh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.